Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kali ini saya berada di sebuah masjid yang sungguh unik dan cantik yang terletak di Kampung Lapan Kotak, Jertih Besut, Terengganu. Masjid ini diberi Masjid Lapan Kubah. Mari sama-sama kita lihat dan kita saksikan keindahan Masjid Lapan Kubah ini. Jom. Baik, kali ini saya berada di dalam Masjid Lapan Kubah, di tempat parking. Inilah dia muka hadapan Masjid Lapan Kubah. Untuk pengetahuan semua, sebenarnya Masjid Lapan Kubah ini diberi nama sempurna nama kampung ini, iaitu Masjid Kampung Lapan Kotak. Maka dengan nama Lapan Kotak tersebut, terbinalah sebuah masjid yang diinspirasikan daripada sebuah masjid di Rusia. Maka terbentuklah Masjid Lapan Kubah. Terletak di sebuah kampung Lapan Kotak. Jom kita sama-sama saksikan lebih lanjut berkaitan dengan keindahan Masjid Lapan Kubah ini. Jom. Bersama dengan saya hari ini Tuan Pengurusi Masjid Lapan Kubah. Baik Tuan, sebelum kita bicara lebih lanjut, mohon perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zailani bin Muhammad Nazir, pengurusi Masjid Lapan Kubah, Kampung Lapan Kotak, Jertih Besut, Terengganu. Mula bertugas semenjak 3 bulan yang lepas. Okey, baik Tuan. Kalau kita lihat, Masjid Lapan Kubah ni sebuah masjid yang unik. Dan mungkin Tuan boleh ceritakan sedikit sebanyak asal-usul pembinaan Masjid Lapan Kubah ni, Tuan. Idea asal pembinaannya adalah datang daripada Datuk Seri Idris bin Jusoh, pada masa itu Menteri Besar Negeri Terengganu. Kemudian perancangannya pada tahun 2008, tapi dilaksanakan selepas 5 tahun lepas itulah baru bermula pembinaan, dan siapnya adalah pada tahun 2018. Kemudian kita start menggunakan masjid ni pada tahun 2018 sehingga sekarang, maknanya dah masuk ke 6 tahun lah. Tahun ke-6 dah kita guna masjid ni. Idea ni macam nampak satu bangunan di Rusia lah. Itu yang nampak unik sikit tu. Okay Tuan, kita tahu kalau pembinaan masjid baru ni mesti tujuan dia tak lain tak bukan ialah nak menggantikan masjid lama. Mungkin ialah kita tahu masjid lama, mungkin Tuan boleh ceritakan sedikit sebelum bangunkan masjid ni ialah berapakah usia masjid lama dan kemudian terbentuknya masjid ni. Masjid lama tu berusia hampir 100 tahun semenjak daripada orang-orang tua kita dulu lagi. Kemudian bangunan tu adalah bangunan kayu. Dan struktur bangunan tu pun hampir usang. Lagipun kapasiti untuk memuatkan jemaah tu semakin sempit lah, jemaah semakin bertambah. Jadi menyebabkan ada idea untuk membina satu masjid yang baru lah. Okey Tuan, kalau tadi Tuan ada ceritakan tentang kapasiti masjid. Kalau kapasiti masjid yang lama mungkin tak mampu nak menampung lebih ramai jemaah. Yalah, mungkin Tuan boleh ceritakan beza lah antara kapasiti masjid lama dengan kapasiti masjid baru ni Tuan. Kapasiti masjid lama hanya memuatkan lebih kurang maksimal pun 200 jemaah lah. Dan berbanding dengan masjid baru ni dapat memuatkan hampir 800 ke 1000 jemaah. Jika terdesak, maknanya kawasan ni boleh dibuka lagi sehingga ke 1000 jemaah. Maksudnya beza yang sangat ketara. Okey Tuan, yelah kalau kita tak nampak struktur masjid lama ni Tuan. Kalau mungkin Tuan boleh ceritakan sedikit, mungkin ada yang peninggalan daripada masjid lama yang dibawa ke masjid baru ni Tuan. Setakat ni peninggalan masjid lama tu, kayu-kayu dia semua tu dijual untuk dijadikan jariah pada masjid baru ni. Cuma yang kita ada hanyalah beduk ni yang berusia hampir 100 tahun. Itu saja yang dapat dibawa ke masjid baru ni. Maksudnya masih ada lagi peninggalan daripada masjid lama di masjid baru, betul Tuan? Ada, sikit ada. Okey Tuan, kalau kita tengok, kita nak tahu jugalah kalau semua masjid tu dibina, berapa keluasan masjid ni sebenarnya Tuan? Masjid ni keluasan dia hampir 2 ekar lah. Maknanya memberi keselesaan kepada jemaah untuk meletak kenderaan,
pelawat yang datang ke masjid ni pun rasa selesa dengan suasana yang ada di masjid ni, dan dia punya view pemandangan tu memang cantik. Ya betul tuan, saya tengok pun, kita pun tengok dikelilingi oleh sawah padi dan sebagainya kan tuan. Lepas tu tadi waktu saya sampai, saya tengok ada pelancong ialah non-Muslim datang. Mungkin ya tuan boleh ceritakan, mungkin sebenarnya Masjid Lapan Kubah ni mungkin ia menjadi tumpuan pelancong, dan mungkin boleh tuan ceritakan sedikit bilangan pelancong yang datang dan sebagainya. Ada pelancong yang datang ni daripada luar negara, dalam negara, maksudnya luar daripada negeri Terengganu, Johor, Negeri Sembilan dan sebagainya lah. Mereka ni datang sebab tertarik dengan struktur binaan, dan ada juga yang datang secara kebetulan. Dia lalu saja dekat sini, dia tengok memang bukan kerana diviralkan, tapi kerana ada satu pemandangan yang istimewa. Ada satu non-Muslim yang saya jumpa, saya tanya daripada mana, dia cakap daripada Johor ke Singapura, macam tu lah. Saya tanya dia adakah datang ke sini kerana diviralkan ataupun tak sengaja datang. Dia cakap saya lalu je dekat sini, saya nampak ada satu pemandangan yang menarik, menyebabkan saya berhenti dan meronda-ronda di sekitar dia dalam sawah padi. Itu maknanya view di sini ada satu tarikan kepada pelancong-pelancong yang datang. Masjid kita ini dalam proses untuk renovation ataupun penambahbaikan. Maknanya kita nak ada peruntukan daripada pejabat agama dan sebagainya untuk kita memperbaharui masjid ni. Kalau tuan lihat pada hari ini nampak cantik dah, tapi tidaklah semenarik lagi. Jadi insya-Allah pada masa akan datang, kalau tuan mari lagi, pemandangan di sekitar ni akan berubah. Maknanya kita akan membuat satu landscape yang lebih cantik, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih tuan. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi luangkan masa sekali lagi dengan saya. Okey, terima kasih tuan. Saya berada di pintu masuk tempat ruangan solat Masjid Lapan Kubah. Jom sama-sama kita saksikan. Kita juga boleh lihat yang atas ini, dia merupakan satu struktur utama ataupun kubah utama Masjid Lapan Kubah ini. Dia lihat tak sama atau sedikit perbezaan dengan kubah-kubah di masjid-masjid lain. Kemudiannya, sini merupakan ruangan solat jemaah lelaki. Dan kalau kita lihat, ada satu dinding pemisah di sini. Ia adalah diletak antara ruangan solat jemaah lelaki dengan ruangan solat jemaah wanita. Tujuannya adalah untuk menjaga kebatasan antara jemaah lelaki dengan jemaah perempuan. Okay, baik. Sekarang ni saya berada di tempat wuduk, di mana tempat wuduk ini digunakan oleh jemaah lelaki untuk mengambil wuduk sebelum mereka menunaikan ibadah solat. Kalau tadi kita interview tuan pengurusi tadi, dia ada ceritakan, dia kata ada satu peninggalan lama daripada masjid lama dibawa ke masjid baru ni. Jom kita tengok peninggalan apa agak-agak. Okey, untuk pengetahuan semua, ini beduk ni dia berusia sebenarnya sekitar lebih kurang 70 ke 100 tahun dah sebenarnya beduk ni. Dia adalah peninggalan daripada masjid lama, kemudian dibawa ke masjid baru untuk dijadikan sebagai artifak sejarah lah kepada masjid ni, supaya kita tahu sebenarnya masjid ni walaupun dia masih baru, tapi ia ada peninggalan sejarah yang dibawa ke masjid baru ni. Ni dia beduk ni, biasanya orang dulu-dulu guna untuk panggil solat, untuk buka puasa dan sebagainya lah.